Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 18 Julai 2023. Kita ke berita utama. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Mak Nor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Selayang hari ini atas dua pertuduhan menghasut dalam satu ceramah minggu lalu. Mohamad Sanusi, 48 tahun, membuat pengakuan tidak bersalah itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Nor Rajah Mak Zin dan Hakim Osman Afendi Muhammad Saleh. Mengikut kedua-dua pertuduhan tersebut, Mohamad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN didakwa melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut, yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Kedua-dua mahkamah kemudian membenarkan Mohamad Sanusi diikat jamin sebanyak RM10,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan dua penjamin yang berlainan dan tertuduh tidak dibenarkan membuat sebarang hantaran sehingga kes selesai. Dalam perkembangan sama, Mohamad Sanusi menjelaskan pertuduhan terbabit merupakan suatu petunjuk kerajaan dalam ketakutan dan bermotifkan politik. Beliau juga yakin rakyat mula memahami tujuan dan hasrat sebenar pendakwaan yang dikenakan terhadapnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kedudukan Raja-Raja Melayu tidak wajar dijadikan bahan dalam ucapan-ucapan dan perbahasan politik, terutama menjelang pilihan raya negeri PRN pada Ogos ini. Berhubung dua pertuduhan dihadapi Datuk Seri Mohamad Sanusi Mak Nor, katanya ucapan Menteri Besar Kedah itu minggu lalu menyentuh kedudukan dan martabat golongan diraja yang perlu dipertahan bagi mengelak ia menjadi perbahasan politik yang tidak sihat. Anwar memberitahu beliau dari segi dasarnya mengelakkan penggunaan akta hasutan, namun apa dilakukan Mohamad Sanusi menyentuh kedudukan raja-raja. Anwar sebelum ini antara individu tidak setuju penggunaan akta hasutan secara berterusan serta hukuman berat dikenakan berdasarkan akta itu tidak melambangkan reformasi yang diperjuangkan Pakatan Harapan PH. Susulan pendakwaan yang akan dikenakan terhadap Datuk Seri Mohamad Sanusi Mak Nor di Mahkamah Selayang hari ini PAS menasihatkan ahli dan penyokongnya untuk terus bertenang dan berdoa kepada Allah. Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata seluruh pihak termasuk penyokong perlu mengelak melakukan atau terlibat dalam sebarang provokasi yang sengaja direka oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sementara itu, Setiausaha Agungnya Datuk Taqiyuddin Hassan berkata PAS mengikuti dengan cermat perkembangan kes membabitkan Menteri Besar Kedah dan meminta semua pihak untuk menghormati proses perundangan di negara ini. Terdahulu, keadaan di Mahkamah Selayang hari ini sesak dengan kehadiran penyokong parti itu yang sudah menunggu kehadiran Mohamad Sanusi sejak dari awal pagi. Selain melaungkan takbir, rata-rata yang hadir turut memberikan kata-kata semangat buat ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri tersebut. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari akan dikekalkan sebagai Menteri Besar Selangor pada pilihan raya negeri PRN kali ini sekiranya gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN memenanginya. Perkara itu diumumkan Pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas melihat prestasi Selangor yang mempunyai pertumbuhan ekonomi sehingga meyakinkan pelaburan-pelaburan asing. Amiruddin yang juga merupakan Pengerusi PH Selangor sebelum ini dilantik menjadi Menteri Besar yang ketiga sejak pertukaran kerajaan daripada BN kepada PH pada pilihan raya umum ke-12 PRU12 pada 2008. Beliau mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar ke-16 ketika Datuk Seri Muhammad Azmin Ali meletakkan jawatan selepas PRU14 tahun 2018 bagi menyertai Kabinet pada pentadbiran bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan Nega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1.
Layari iklaneka.utusan.com.my. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian pilihan raya kecil PRK bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu dijalankan serentak dengan pilihan raya negeri PRN di 6 negeri pada 12 Ogos ini. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata tarikh penamaan calon dan pengundian awal bagi PRK Parlimen Kuala Terengganu turut diadakan serentak dengan PRN iaitu masing-masing pada 29 Julai dan 8 Ogos. Sementara itu, beliau turut memaklumkan PRK Kuala Terengganu membabitkan 123,575 pemilih dan sebanyak RM465,000 diperlukan bagi pelaksanaannya. Terdahulu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 20 Jun membatalkan kemenangan Datuk Ahmad Amzad Hashim yang mewakili PAS di Parlimen Kuala Terengganu pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 lepas petisyen iaitu calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Zubir Embong berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU 15. Pada PRU 15, Ahmad Amzad memenangi kerusi Parlimen Kuala Terengganu dengan memperoleh majoriti 40,907 undi selepas menewaskan 3 pencabar lain termasuk Muhammad Zubir. Seorang remaja lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan membunuh adik kandungnya berusia 9 tahun 2 minggu lalu. Bagaimanapun, tertuduh yang berusia 14 tahun hanya menunduk dan tiada pengakuan direkodkan sejurus pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Syarda Shinha Muhammad Sulaiman. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja telah menyebabkan kematian terhadap seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun. Kesalahan itu dilakukan antara pukul 11.30 pagi hingga 12.35 tengah hari dalam daerah Melaka Tengah pada 5 Julai lalu. Mahkamah kemudian memerintahkan tertuduh untuk dihantar ke Hospital Permai di Tampoi, Johor bagi menjalani pemeriksaan psikiatrik dan menetapkan tarikh 22 Ogos depan untuk sebutan semula kes. Beralih ke berita luar negara, seorang lelaki Australia yang dilaporkan hilang di lautan selama 2 bulan ditemui selamat selepas melakukan ikhtiar hidup dengan meminum air hujan dan makan ikan mentah. Akhbar tempatan melaporkan Tin Shadok dan anjing peliharaannya Bella berlayar dari Mexico pada awal April lalu untuk mengembara ke gugusan Pulau Polinesia Perancis di Lautan Pasifik Selatan sebelum bot katamarannya dipukul ribut. Minggu lalu, Shadok berjaya diselamatkan selepas helikopter yang mengiringi sebuah kapal pukat tuna telah mengesan bot hanyut miliknya dan ketika ditemui, pegawai perubatan memberitahu bahawa dia tidak mengalami sebarang masalah kesihatan yang serius. Sebelum ini, dia dan anjingnya memulakan pelayaran dari bandar tepi pantai La Paz dan merancang berlayar sejauh 6,000 km sebelum berlabuh di Polinesia Perancis. 5 terkorban manakala 5 lagi cedera selepas sebuah pesawat Cessna melanggar hangar lapangan terbang di Poland semalam. Ketua Komandan Perkhidmatan Bomba Poland, Andrzej Bartkowiak, menerusi media sosial mengesahkan pesawat itu melanggar hangar tempat orang berteduh di Bandar Cincino. Beliau menjelaskan pesawat tersebut mendarat ketika cuaca buruk yang mungkin menyebabkan kemalangan itu berlaku. Menurut Perkhidmatan Bomba Negeri, Monika Novakoska-Brinda berkata seorang juruterbang meninggal dunia, seorang lagi cedera manakala juruterbang ketiga dilaporkan selamat. Sementara itu, mangsa lain masih belum dikenal pasti terdiri daripada mereka yang berlindung di kawasan hangar. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, syarikat Air-Asia menyahut seruan kerajaan dengan menyertai inisiatif Payung Rahmah melalui platform aplikasi mereka Air-Asia Super App.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata inisiatif tersebut akan mula dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan mulai tarikh hari ini. Ujarnya e-Asia Super App akan melaksanakan inisiatif-inisiatif di bawah program Payung Rahmah secara berperingkat demi membantu memudahkan perjalanan dan menginap secara mampu milik serta berpatutan untuk seluruh rakyat Malaysia. Tambahnya, sekiranya sambutan inisiatif ini mendapat sambutan menggalakkan, maka ia akan dilanjutkan lagi selepas tempoh 3 bulan. Sementara itu, pengasas bersama e-Asia, Tony Fernandez berkata pihaknya turut menawarkan promosi dalam pakej inisiatif tersebut iaitu RM RM e-Asia Ride. Jelasnya, promosi tersebut hanya terpilih di Lembah Kelang iaitu Putrajaya dan Cyberjaya, Bukit Bintang, Bandar Sangway, Bangsar Saf dan Mont Kiara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan syarikat pengeluar kenderaan Geely Automobile Holding Limited dari China bakal menjadikan Proton City Tanjung Malim sebagai kota automobil terbesar di Asia Tenggara. Beliau yang ditemui selepas berucap merasmikan program Sentuhan Agro Madani peringkat negeri Selangor di Sekincan hari ini menyatakan bahawa syarikat tersebut menyatakan minat untuk melabur dengan nilai pelaburan sebanyak 40 bilion ringgit. Skim yang bakal dimulakan esok itu terbuka kepada semua pesawah yang berdaftar sebagai penerima skim subsidi harga padi SHP. Tambah Anwar lagi, keyakinan Geely untuk melabur di negara ini bukan untuk kepentingannya, sebaliknya membawa manfaat kepada rakyat menerusi peluang pekerjaan. Selain Geely, syarikat minyak dan gas terbesar di dunia, Saudi Aramco, turut berminat untuk menjadikan Malaysia sebagai hub perkembangan minyak dan gas Arab Saudi di Asia Tenggara. Kita ke berita sukan. Juara dunia Aaron Chia So Wei Yik dan pemenang pingat emas sukan Commonwealth Eun Joy E dinobatkan selaku olahragawan serta olahragawati kebangsaan pada Anugerah Sukan Negara 2022 semalam. Anugerah tertinggi sukan negara itu disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dengan disaksikan oleh Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Bagi merebut anugerah olahragawan, Aaron Wei Yik turut bersaing dengan calon-calon lain iaitu atlet bina badan Datuk Syarul Azman Mahin Abdullah dan 2 atlet angkat berat Aznil Bidin serta Anik Kasdan bagi membawa pulang trofi dan hadiah wang tunai RM20,000. Sementara itu, atlet gimnastik berirama Joy E yang merangkul 2 pingat emas dalam aparatus bola dan ribbon pada Sukan Commonwealth di Birmingham tahun lalu melayakkannya mengondol anugerah berprestis tersebut. Atlet kelahiran Kuala Lumpur menerima tentangan hebat daripada Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong yang pernah memenangi anugerah olahragawati kebangsaan 4 kali. Selain dicabar oleh Nur Dabita Sabri terjun, Nur Ain Syuhada Asri petang serta juara Muay Thai dunia Nur Amisha Azril Rizal. Arena bola sepak negara hari ini dikejutkan perkabaran duka apabila bekas pengendali skuad bola sepak kebangsaan negara B. Satyanaden meninggal dunia. Perkara itu disahkan oleh Esko Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang juga pengurus skuad bawah 17 tahun negara Christopher Raj. Beliau ketika dihubungi memaklumkan bahawa Satyanaden 65 tahun membuahkan nafas terakhir kira-kira jam 1.25 tengah hari tadi di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Musim lalu, Satyanaden dilaporkan terpaksa berehat daripada arena bola sepak bagi menjalani rawatan kesihatan selepas dinasihatkan oleh pegawai perubatan. Sepanjang pelibatan dalam dunia bola sepak negara, mendiang pernah mengendali beberapa pasukan dalam Liga Malaysia, Liga M serta menjadi antara individu yang banyak memberi pandangan mengenai perbangunan bola sepak negara. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 19 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.